Today we are very privileged to have Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman yang sangatlah popular. He did so many shows in TV3, TV9 and don't know, so many channels. And especially on Jejak Rasul kan, the most prominent one. So we are really happy to have him in-house today. But before we start, I would like to invite YIM's Acting Chief Executive Officer, bos saya, Encik Muhammad Azif. Dipersilakan bos. Terima kasih. Ya. Ini bukan zaman bonus, tak payah. Nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasihlah kerana datang. I see a lot of friendly friends, friendly faces, some new people. Selamat datang ke Yayasan Inovasi Malaysia. Kami sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2008 lagi, tapi hanya beroperasi 2010. Tapi kita dah buat pelbagai aktiviti seluruh negara walaupun tim kami yang kecil ni. Tapi tujuan utama kami adalah untuk membudayakan inovasi di seluruh negara. Jadi ini adalah salah satu usaha kami untuk satunya merapatkan hubungan silaturahim lah antara kami dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, kawan-kawan kita sekeliling Cyberjaya ni, Putrajaya ni. Siapa daripada Cyberjaya? Pejabat di Cyberjaya. Welcome Putrajaya. Siapa yang paling jauh rasanya? Cuba daripada mana cik? Staff saya dekat tu. Puan Ruzai, sila beri tepukan daripada Perkelih. Jauh tu datang. Hanya untuk kita rekod. Terima kasih semua. Jadi saya nak share sedikit tentang apa yang kita buat. So kita baru-baru ni telah melakukan banyak benda lah. These are all yang latest baru-baru ni. Ada Carnival Creativity Science for You di Melaka. We also had exhibition di USIM Nilai, as well as Innovations Handover Ceremony. That was bila kita develop innovation, kita juga handover baliklah kepada community apa yang telah kita lakukan dari segi pembangunan inovasi itu. We have launched Pop Innovation. Pop Innovation is a new concept di mana kita nak mempopularkan inovasi. Kita sedar bahawa inovasi ni kadang-kadang orang lihat sebagai satu yang dry, yang boring, yang tak digemari sangat. Ini hanya orang tua-tua yang dekat dalam lab kan, saintis yang rambut berserabut, itu je yang akan buat inovasi. Tapi sebenarnya inovasi ni perlu diterap di semua peringkat masyarakat. So Pop Innovation was launched recently with the very handsome YBKJ. You can see there in the middle. We had an Instagram session with him and we launched it semasa Festival Belia di Putrajaya hari itu. We also had many other programs. YIM Ideation sekarang ni telah berlangsung di seluruh negara. We involve 7 states, 3 sesi YIM Ideation. But this was one special YIM Ideation with UMW yang telah menaja program kami di Shah Alam. We also had pertandingan Your Action Project yang one of our hardworking senior managers, mana Syamila? Syamila berdiri, big round of applause for Syamila. Thank you. She ended up patut letak gambar satu lagi tu. Dia orang ni nak tunjuk yang bekerja keras kan. Last kali dia ambil gambar dengan jam. Pukul berapa tu? 11.30 agaknya. 11.55 malam. Jadi ni antara kerja yang kami buat lah. We also had a launch of My CSC Entrepreneur Development Program bersama-sama dengan Cybersecurity Malaysia. That was witnessed by our minister himself, YB Dato' Dr. Iwan Ibin, di pejabat pejabat Cybersecurity Malaysia with the Minds. We also have a new video out. If you can check it out on YouTube, it's called Happy Cyberjaya. Kuat sikit please, Syafi.
please view it on YouTube and share it. Siapa boleh identify the gentleman in the red shirt in a tie? Ada hadiah tak? Ada hadiah kan? Cik ada. Baju oranye ni. Macam merah kot tadi. Boleh tunjukkan gambar muka dia. Siapa nampak tadi? Baju merah pakai tie. Not this guy. Not this guy. Merah juga. This guy. Kamu kenal? Clue. Siapa? Silakan. Oh, full name. Bukan gemuruh. Hadiah kereta dah habis. T-shirt dah, t-shirt. Puan daripada mana, Puan? Cancel. Boleh lah bos lepak. Okay lah. But really this is what we do. This is the culture we're trying to build in YIN, juga di Cyberjaya untuk, because we know kalau orang yang happy tu lebih produktif, lebih kreatif, lebih inovatif. So it's worthwhile to make the effort to make people happy. So tanpa melengahkan waktu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hari ni belum lagi kita nak launch. Isu apa? Panjangkan. Tarik. Teh tarik dulu. Okay, before we invite Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman. Actually ni kali pertama kita menjalankan program ni dalam bahasa Melayu. Saya tergagap-gagap sikit, minta maaf. Tapi sebelum kita mulakan, secara tradisinya kita selalu memanggil seorang yang sangat istimewa untuk memulakan program, iaitu our resident mama, Teh Tarik Warna. Oh, baru nak isi air. Lepas dia tarik, semua boleh minum. Okay, here we go. Everybody clap along to the song. Okay, thank you very much. Terima kasih. Risau je dah pakai baju silk kan. Itu duduk depan tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dengan segala hormatnya saya menjemput Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman. Silakan. Tepuk tangan lagi sekali lah untuk Tuan Haji. Haji, apa khabar? Okey, kita nak mulakan sedikitlah dengan talk show. Selalunya dia jadi host, kali ini saya pula jadi host dan dia jadi tetamu istimewa. Jadi kita nak bertanya khabar lah sikit Haji. So Haji, bagaimana mulanya? Okey, saya tahu journey dia akan ceritakan dalam slide saya nanti. Tapi mungkin boleh ceritakan background keluarga. Anak ke berapa, kampung asal mana dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Aziz, saya sebenarnya gementar juga. Dalam TV kadang-kadang okey, tapi apabila berdepan dengan direct para hadirin seperti ini, nervous tu tetap ada. Jadi saya nak beritahu kepada saudara-saudara, saya ni tengah nervous ni. Dan tolong doakan bahawa saya dapat menyampaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Baik, tadi Cik Aziz tanyakan tentang adik-beradik, latar belakang. Saya asal dari Terengganu, orang Pantai Timur, makan ikan. Dan saya akan ceritakan dalam slide nanti. Dan adik-beradik saya agak ramai, Cik Aziz. Sekitar dalam sebenarnya mak dan ayah saya, Tuhan bagi 21 adik-beradik. Ini orang dulu-dulu. Tapi 6 daripadanya meninggal waktu kecil. Jadi 15 kekal sampai sekarang. Jadi saya ni kalau dulu cikgu tanya, Ahmad Noor, you anak yang keberapa? Berapa adik-beradik? Saya selalu bingung kat situ. Congak dulu. Betul. Saya memang lambat lah kalau kat situ. Dan lah kadang-kadang saya pedal je. Saya cakap je. Orang tak tahu pun. Sebab lambat sangat. Itulah insyaAllah lebih kurang. Alhamdulillah, saya anak yang ke-11. Anak ke-11, tapi ada 2 orang ibu lah. Arwah ayah saya berkahwin dengan mak saya dan mempunyai 6 orang anak. Kemudian arwah ayah kahwin pula dengan mak baru, dapat 4 orang anak. Kemudian dapat saya.
Jadi saya ni macam apology lah ke ujung-ujung kan. Saya minta maaf, keluar pula seorang lagi nombor 11, saya lah yang bongsu. Alhamdulillah. Jadi dari segi daripada Terengganu tu, macam mana boleh terdetik pula nak berhijrah ke Kuala Lumpur? Waktu tahun sekitar 90-an, siapa pun kalau cakap tentang Kuala Lumpur ni memang pusat segala pusat lah. Dan saya memang ada satu cita-cita yang memang saya buru dalam bidang penyiaran, dan saya tahu saya takkan dapat raih cita-cita itu kalau saya stay di Terengganu. So saya kena keluar berhijrah, kerana banyak dalam sejarah orang yang berjaya itu adalah orang yang berhijrah. Jadi itu salah satu daripada langkah awal. Tapi nak meninggalkan kampung bukan senang, Cik Aziz. Penuh tangisan, drama sikit, Hindustan sikit, jadi bukan senang. Ada yang macam rancangan halakah yang kat TV yang menangis tu? Macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan waktu, saya nak silakan Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman untuk membentangkan presentationnya hari ini. Dipersilakan. Terima kasih banyak, Cik Aziz, dan saya lagi mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Yayasan Inovasi di atas jemputan pada petang yang penuh barakah ini. Dan saya juga nak mengalukan sahabat saya Haji Wan juga bersama pada petang ini untuk memberikan sokongan dan juga dukungan. Dan saya harap apa yang mungkin saya boleh share kepada saudara-saudara adalah sesuatu yang boleh memberikan manfaat. Ada banyak undangan sebenarnya yang saya terima, tapi banyak sekali saya tolak kerana saya mendapati bahawa diri saya tak layak untuk menerima undangan-undangan tersebut. Tapi apabila minggu lepas saya terima satu panggilan dari Cik Wani, dan dia beritahu tentang hasrat nak buat program ini, nak jemput, saya rasa saya kata okey, insyaAllah. Tapi sebenarnya Pak tu saya tak berapa suka lah. Saya berapa suka untuk Pak undangan ni. Saya kadang-kadang saya selalu rasa macam kita rasa bahawa kita ni tak layak. Selalu kita rasa macam tu. Baik. Tapi selepas itu, dengan tindakan pantas dia hantar surat. Daripada surat tu saya baca. Jadi saya dah nampak gambaran tentang program yang dianjurkan oleh Yayasan Inovasi. Dan selepas daripada itu dia minta adakan satu pertemuan. Saya kata okey, datang besok. Dan dia janji pukul 9. Lebih kurang belum pukul 9 dia dah sampai, dia dah call. Jadi saya nampak bahawa ini merupakan satu perkara yang jarang-jarang orang kita boleh tepati, malah di advance. Jadi saya kata okey, kalau macam tu saya sudah pun terinspirasi untuk join program pada petang ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, saya ada sedikit presentation yang mungkin saya boleh guide saudara-saudara supaya saya tak melalu. Jadi saya guide dengan presentation. Jadi mungkin nanti boleh bertanya kalau ada apa-apa yang mungkin dapat ditanyakan. Baik, kita akan pergi kepada slide yang pertama. Tapi ini tempat saya. Tempat saya adalah pantai, sungai dan laut. So tempat ini adalah bandar kecil Marang. Jiwa yang tertawan, tiada yang terlawan. Saya travel banyak tempat dalam program Jejak Rasul dan sebagainya, tetapi Marang juga yang menjadi ratu di hati kita. Itu antara yang dibuat. Kalau saudara-saudara tengok gambar yang pertama di sebelah atas itu, Bandar Kobor itu adalah tempat saya mundar-mandir pada zaman sekolah rendah sampailah kepada sekolah menengah. Yang itu adalah Marang Mini Market, itu adalah yang paling glamour lah. Paling glamour, paling kita cari apa saja keperluan daripada keperluan sekolah dan sebagainya. Bot-bot, nelayan, pantai, sungai dan sebagainya. Dan pada saya Marang ini adalah begitu indah sekali kerana dia ada pantai, dia ada sungai dan juga ada laut dan juga pulau Kapas. Kalau orang nak ke Pulau Kapas biasanya akan naik daripada Marang. Itu salah satu daripada perkara yang saya rasa sangat indah. Dan salah satu daripada perkara yang sering saya buat, dulu-dulu tak ada iPhone, tak ada apa pun.
Tak ada apa yang dapat kita jadikan pada waktu itu perkara-perkara yang boleh membangkitkan kita punya semangat pada kita. Yang kita jumpa adalah Panda ni, kawan-kawan kita, kawan sekolah yang lain tak ada, dan kita lebih senang berada di pantai dia. Dan sesekali Bandar Marang ini dikunjungi oleh kru filem. Masa itu Zulkifli Zain Malia Musa datang untuk syuting ke tempat ini. Saya pun antara orang yang tengoklah dia orang syuting. Wah, seronok tengok dia orang syuting. Biasa dia orang shoot di Bandar Marang ini untuk sebagai lokasi penggambaran. So, sehinggalah pada satu ketika, jadi kalau kita tengok latar belakang tempat saya dibesarkan ini adalah suasananya agak lembut, tenang, dan itulah situasi. Tahun-tahun 80-an ini, kemudian sampai kepada tahun 90-an, TV masa itu masih lagi hitam putih. Dan inovasi pada waktu itu berlaku apabila RTM mula melancarkan televisyen warna. Dan kalau tak silap saya, televisyen warna ini sekitar tahun 80-an kalau tak silap saya. Jadi itu yang berlaku. Dan dia tak seperti sekarang. Jadi dengar kata tentang TV akan dilancarkan. Sebelum tu, TV rumah saya hitam putih. Semua rumah hitam putih. Jadi ayah saya, dia punya trik dia apabila kita kata nak tengok TV warna, dia pun beli satu skrin. Kalau saudara-saudara masih ingat, skrin atas tu warna perang, yang tengah tu biru, yang bawah tu hijau kata saya. Jadi itu yang dia beli, itu yang dia letak dan pasang di rumah saya. Dia pujuk hati kami supaya menonton TV warna edisi dia. Tapi kita tak puas hati. So kita balik sekolah, daripada sekolah pada waktu itu kita tetap berlari di sebelah Marang Mini Market ni ada satu kedai elektrik. Di situ tempat jual peralatan elektrik, termasuk TV. Jadi RTM pada waktu itu pun dia memulakan siaran bukan 24 jam, bukan macam TV sekarang. Waktu itu cuma jam 3 petang baru siaran akan bermula. Siaran bermula jam 3 petang. Pukul 2 petang saya dah ada di depan kedai ni. Untuk apa sebenarnya? Saya dah ada di depan kedai ni untuk tengok Color Bar. Color Bar, saudara-saudara tahu kan? Yang bulat itu, kalau dulu itu kita panggil Color Bar. Saya pun tak tahu sebab apa tujuan Color Bar. Lepas pada saya masuk di television broadcast, baru saya faham tentang peran Color Bar. Jadi pukul 2 duduklah tengok benda tu. Color Bar punyalah excited. Siaran belum lagi ke udara, dia punya dengung muzik itu saja. Jadi itu yang paling seronok pada waktu itu. Tengok zaman berubah, inovasi yang kita alami juga berubah. Dan kesan daripada itu banyak membentuk pemikiran dan juga cara saya berfikir. Dan ini salah satu daripada perkara yang saya fikir satu anugerah yang terbesar dalam kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Dan saya rasa saya nak bacakan dulu satu puisi yang mungkin boleh memberikan kita inspirasi. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta ku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya, kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbalik, tidak bermain, bagaikan keldai terbaring dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan percintaan. Puisi itu saya petik dari filem KCP, Ketika Cinta Kertas Sepi, yang ditulis oleh Habibur Rahman, yang saya fikir sangat mendalam maksudnya.
part yang pada saya adalah part seperti aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Saya duduk ke atas ni pun sebenarnya saya malu untuk bercerita kepada saudara-saudara tentang sejarah yang akan saya share. Dan ini tidak pernah saya ceritakan, jadi saya rasa mungkin ada baiknya untuk sama-sama kita kongsikan. Baik, kita bagi bukan slide yang pertama. So di sebelah kanan saya adalah almarhum ibunda saya, yaitu Hajar Zahara, yang telah banyak mendidik dan membesarkan saya. Dia meninggal dalam usia 73 tahun. Dia adalah ibu yang hebat yang melahirkan 21 orang daripada rahimnya, dan sampai sekarang saya masih merindukannya. Di sebelah beliau pastinya itulah Sulaiman bin Abdullah, ayahanda saya. Namun ayahanda saya ini, Sulaiman ini, tidak pernah sempat untuk menyaksikan kelibat saya di TV ataupun di alam pekerjaan. Dan di sebelah itu pastilah saya masa itu dah jam 6 pergi ambil gambar IC. Jadi itu adalah gambar IC yang masih lagi tersimpan sampai hari ini. Jadi mak dan ayah saya ini ada karakter yang berbeza. Ayah saya adalah orang yang sangat pendiam, tetapi kalau dia menegur, saya rasa dia baiklah, sangat baik. Susah nak dengar dia meninggikan suara. Tapi kalau ibu saya, dia memang orang yang cukup garang. Ibulah yang banyak memberikan teguran-teguran dan juga pendidikan lisan. So kedua-duanya telah pun kembali ke rahmatullah dalam usia yang lebih kurang sama, dalam sekitar 73 tahun. Okay, next. So kita mundur sekejap ke belakang. Kadang-kadang kita manusia ini mencari siapa diri kita yang sebenar, identiti kita, siapa kita. Dan dalam tahun saya fikir dalam 10 tahun dulu, apabila saya buat satu kajian tentang siapa moyang saya, berdasarkan cerita lisan yang di sebelah Mak Saleh itu, orang Melayu itu, iaitu ya betul, itu adalah moyang saya, iaitu ayah kepada datuk saya daripada sebelah ibu. Jadi ini pun menarik juga, tapi saya tak akan ceritakan lebih panjang di sini. Cukup sekadar untuk melihat sebahagian daripada kita adalah kita, dan tanpa orang-orang tua yang banyak mendidik kita, kita tak akan berada ke mana pun. So ini adalah latar belakang pendidikan secara lisan yang terdidik oleh orang-orang tua. Next. Dan mereka juga yang selalu menitipkan kepada kita tentang ajaran agama, peta hidup. Nanti kalau kau merantau, apa yang kau perlu buat. Macam Atuk saya kata, kalau kau nak merantau boleh, tapi pastikan kau bawa Tuhan kau sekali. Jadi pendidikan lisan seperti ini banyak memberikan kesan yang saya fikir sangat besar nilainya, yang menjadi pemangkin yang mengubah kepada corak kita berfikir. Jadi dia kata hidup kita step by step, dan ada mula dan juga ada akhirnya. Jadi pastikan kehidupan kita ini kita buat dengan sebaik mungkin dan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan ini yang kita pegang sampai hari ini, dan saya rasa sebahagian daripadanya adalah perkara yang sangat-sangat berguna dan tinggi nilai. Next. Wah, ini zaman sekolah. Zaman sekolah masa itu semua lelaki seluar pendek, belum tutup aurat pada waktu itu. Jadi kalau siapa-siapa boleh teka di mana saya, nanti saya bagi hadiah meja ni. Masa ni saya rasa darjah 6. Grup ini akhirnya bertemu semua dalam WhatsApp group. Bagusnya teknologi inovasi yang ada sekarang, kita boleh kesan balik, dan ada yang kebanyakannya ramai yang jadi cikgu, dan ada juga yang jadi engineer dalam pelbagai bidang, tapi majoriti cikgu. Jadi kalau dia WhatsApp sama-sama dia bercerita tentang kelas dia begini-begini. Jadi kita ni melopong lah. Tambah-tambah yang dalam broadcast ni saya seorang saja. Jadi kita pun cakap, dia berhasil cerita, kita pun tak boleh nak masuk tentang problem yang berlaku. Jadi, ya, yang mana satu? Yang itu kan? Ada soalan bocor? Tak ada. Tak ada. Zoom kan? Boleh zoom. Okey, cuba tengok.
Jadi betul lah tu. Yang tadi. Nanti pulang bawa meja ni sekali. So ini adalah pendidikan daripada sekolah rendah. Saya rasa semua orang lalui benda ini. Dan selepas itu, sekolah ini adalah sekolah kebangsaan Marang, kekal sampai kali ini. Tapi kalau saya balik jumpa budak sekolah menengah lah, sekolah rendah ni okey. Sekolah menengah, kalau saya balik saya beritahu, pernah satu kali pelajar-pelajar sekolah saya datang melawat si pentas. Saya beritahu pada dia, adik-adik dulu abang pun sekolah di situ. Dia tak percaya. Dia kata abang tipu lah. Saya kata tak ada tipunya, sekolah tu memang hebat. Saya pergi dulu sekolah tu tinggi atas bukit. Dia kata betul lah tu. Jadi saya kata beritahu dia, sekolah kita sebenarnya adalah sekolah yang sama. Kita lahir pada sekolah yang sama. Baru dia percaya. Jadi susah dia nak percaya. Sebab dia rasa TV ni hebat sangat agaknya. Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Right. Next. Okey, daripada sini ada satu benda yang seronok tentang lagu ini. Saya rasa kita dengarkan dulu, saksikan dulu, kita berehat dulu seketika. Boleh? Commercial break, right? Mimpi, dia cakap tentang mimpi. Mimpi, setiap orang di kalangan kita mempunyai mimpi. Mimpi nak jadi apa? Cita-cita kita apa sejak daripada kecil. Jadi saya pun sebenarnya tak pasti bagaimana saya boleh masuk ke dalam live broadcasting. Tapi pada waktu itu saya rasa TV banyak memainkan peranan. Walaupun tak banyak rancangan, tetapi masa saya banyak habis di TV. Jadi akhirnya dia memberi kesan yang sangat kuat dan membentuk kepada apa yang saya ada pada hari ini. Cuma lirik lagu ini bagus, dan kemudian latar filem ini juga mengingatkan saya kepada kampung halaman. Kita dulu di zaman kanak-kanak seperti ini, inilah kita. Sebuah kampung kecil yang juga seperti Bandar Marang. Dan saya rasa macam filem ini macam sedikit sebanyak ada persamaan daripada mana kita datang. Siapa nak nyanyi boleh nyanyi? Saya. Kalau saya nyanyi hujan nanti.
Itu dia, saudara-saudara, di antara apa yang digambarkan dalam filem dan lagu ini adalah menggambarkan tentang kehidupan kita. Setiap orang bagaikan mengejar di dunia pelangi dan cita-cita. Saya juga mengejar cita-cita saya, dan saya tahu bukanlah mudah untuk kita mencapai tujuan dan juga matlamat dalam kehidupan saya. Saya memilih satu bidang yang jarang diceburi. Apabila saya bercakap dalam kelas, apabila cikgu tanya, dia tanya seorang per seorang tentang cita-cita. Sampai kepada saya, cikgu tanya, Mak Noor, nak jadi apa besar nanti? Saya kata saya nak jadi penyampai berita. Semua orang ketawakan pada waktu itu. Jadi mungkin barangkali dia rasa benda itu adalah susah untuk dicapai. Dan saya pun pada waktu itu pun tak tahu macam mana untuk mencapai cita-cita tersebut. Tapi dalam kehidupan kita ini, percayalah bahawa Tuhan memang aturkan segala-galanya, cuma tinggal lagi usaha kita untuk mencapai kejayaan. Dan saya bermula dari bawah, saya lepas daripada tingkatan 5 sambung kepada Form 6. Kemudian daripada Form 6 ini saya mula datang ke Kuala Lumpur untuk menceburkan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Baik, kalau bercerita tentang cita-cita ini, pada waktu itu kalau kita tanya, tak banyak di antara perkara yang nak kita kupas. Tetapi cita-citanya adalah melambangkan maruah kita. Tanpa cita-cita, kita tak akan mempunyai satu maruah yang tinggi. Sebab saudara-saudara bayangkan, kalau saudara-saudara mempunyai 5 orang pelajar, saudara tanyakan satu demi satu, tanpa kira apa dia punya cita-cita, tak apa. Tapi kalau yang seorang ni kata dia tak ada cita-cita, bermakna dia tak ada matlamat dalam hidup dia. Yang inilah yang saya katakan tentang maruah dalam kehidupan kita. Iaitu kita kena pegang dan pasti hidup kita akan menempuh badai. Dalam kehidupan kita, pujian dan cacian datang silih berganti. Next. Tahun-tahun, waktu-waktu selepas saya habis alam persekolahan, apabila saya duduk di Marang itu, saya pernah bawa buku antologi puisi dan saya bacakan sajak ini di pantai. Baca seorang-seorang saja. Itu yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi saya seseronok bertemankan dengan alam, bertemankan bunyi ombak, bertemankan kadang-kadang bunyi riuh rendah suara nelayan yang baru pulang. Dan sajak-sajak seperti Usman Awang sangat memberi kesan kepada kehidupan kita, seperti buah tajak sepohon bunyi perendang, sajak-sajak Usman Awang. Dan apabila di situ masuk ke alam persekolahan, saya belajar kelas sastra dan saya mula mendalami tentang pembacaan puisi. Dan pada tahun-tahun berikut ini, tahun berapa saya tak ingat, 99, 89. Sewaktu itu kementerian mengadakan satu pertandingan deklamasi puisi Hari Kebangsaan. Jadi sempena Hari Kebangsaan, Kementerian Pelancongan mengadakan sayembara deklamasi puisi. Tapi bukan untuk penulis puisi, tetapi bagi mereka yang punya bakat untuk membacakan puisi. So yang ini saya masuk, rezeki saya menang di Terengganu. Jadi apabila menang ke Terengganu, harus datang ke Kuala Lumpur untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Tapi pada tahun ini saya kalah. Saya peringkat kebangsaan saya kalah. Dan saya cuba lagi pada tahun berikutnya. Next, kalau dapat kita ubah. Saya cuba lagi. Akhirnya saya tahu bahawa saya balik tahun 89 itu, balik semula ke Terengganu. Saya buat satu projek. Nama projek saya Tebus Puisi untuk tahun yang berikutnya. Jadi bermaknanya saya berazam untuk masuk balik pertandingan ini dan untuk rebut dan menang. Dan pada waktu ini, pada tahun berikutnya, saya bertanding dengan seorang yang akhirnya menjadi sahabat saya. Kalau saudara-saudara pasti ingat dan kenal saudara Aziz Desa. Jadi Aziz Desa adalah salah seorang daripada orang yang bertanding. Jadi banyak aktiviti yang saya buat dalam program-program seperti
seperti ini. Next, silakan. Nah, ini yang saya kata setahun berikutnya selepas saya melancarkan projek Tembus Puisi, saya berlatih sendiri, dapatkan juga bantuan daripada saudara Marzuki Ali di tengahmu. Pada tahun ini baru saya mendapat Johan Bangsa untuk saya para deklamasi puisi. Puisi ini, kalau kita lihat, dia sangat bermakna pada saya kerana dia membantu saya dalam TV untuk berbahasa dengan baik dan kemudian untuk menyampaikan suku kata, pelepasan suku kata, rhythm dan juga rima yang akan saya sampaikan. Jadi puisi selama ini telah pun melatih saya untuk membentuk cara penyampaian yang baik. Cuma puisi ini macam tadi, dia adalah kumpulan cerita pendek. Tetapi dalam TV kita harus berbicara dengan lebih panjang. Di dalam puisi dia ada dia punya nada, tone, melodi, intonasi dan sebagainya. Dalam TV dan radio juga saya mengamalkan benda yang sama. Jadi saya cukup berterima kasih kepada puisi yang saya lalui, guru-guru saya dalam puisi yang banyak memberikan saham yang sangat berguna untuk nilai yang cukup baik. Next. Dan selepas daripada selesai tahun berikutnya, saya mula mencari satu pekerjaan. Dan cari saya jumpa satu tempat di Jalan Raja Laut, di Jalan Ipoh. Di Jalan Ipoh tu ada satu tempat, ada satu penerbitan, nama dia Penerbitan Media Edah. Dan saya diterima sebagai wartawan dengan gaji pada waktu itu RM350 campur allowance pas RM50, jadi RM400 lah. Jadi gaji pada waktu itu, allowance pas ni adalah pas mini. Zaman ini penuh dengan kegetiran. Saya bekerja dengan syarikat ini dimiliki oleh individu. Ini pada asasnya adalah orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat mahu berjaya, tapi barangkali strateginya silap dan akhirnya tak tahu bagaimana syarikat ini bungkus. Yang berjumlah tu adik ipar kepada pos. Jadi adik ipar kepada pos, dia pun macam pos lah. Yang baju hijau itu adalah grafik artis. Kartun-kartun yang nak dilukis di dalam majalah itu, dia lukis pakai tangan. Belum ada lagi software pada seperti yang pada hari ini, manual. Di sebelah beliau adalah Rosie. Akhirnya bekerja semula, saya jumpa dia semula di Media Prima di bahagian pengangkutan. Asalnya adalah office boy dan itu adalah saya. Dan inilah dunia pada saya pada waktu itu. Sebuah syarikat yang kecil saja, tak sampai dalam 10 orang. Ini yang berlaku, tapi tempo ini banyak mendidik saya tentang nilai dan juga belajar tentang orang. Jadi wartawan ni pada waktu ini, transport saya bukan canggih buat naik bas mini saja. Turun naik bas mini pergi ke mana-mana adalah hanya menggunakan bas mini. Zaman ini penuh kegetaran, getir suasananya. Jadi kadang-kadang kita rasa macam frust sangat, kita rasa kecewa, gaji kita kecil dan sebagainya. Tengok, ini adalah pas kerja pada saya waktu itu. Pakai baju belang-belang, tapi baju yang saya pakai ini dia ada nostalgia dari Aziz. Itu adalah baju arwah ayah saya. Jadi dulu baju dia dari collar. Kemudian saya potong collar itu, dia jadi macam Mandarin collar. Jadi trend Mandarin collar dah wujud pada waktu itu. Jadi saya ambil semangat ayah saya, sarung baju ini. Jadi saya pakai. Jadi ini salah satu daripada semangat kenang-kenangan antara saya dengan ayahanda saya. Di sebelah sana tadi, yang sana tadi ini adalah tiket pas. Tiket pas Sriwijaya. Sekarang dah tak wujud lagi di Kuala Lumpur. Ada 2 pas saja pada waktu itu, Sriwijaya dan juga pas mini. Tapi banyak saya naik adalah pas mini. Sriwijaya pada waktu ini kalau kita tengok 30% tambah perjalanan pada waktu itu ikut kepada kilometer berapa yang kita nak pergi. Zaman ini adalah zaman penuh kegetiran. Apabila ekonomi tak berapa bagus, bos saya pun tak pandai rolling duit. Syarikat ini bungkus. Apa yang terjadi pada kami, gaji tak berbayar. Tak ada duit, gaji tak berbayar. Dan saya ingat lagi pada waktu itu pernah saya ditinggal duit dalam RM1 saja. Duit RM1. Dan apabila saya pegang duit RM1 tu, saya rasa sayang saya nak belanjakan. Saya rasa dia begitu besar.
Kalau saya balik daripada satu tempat, saya menggunakan duit RM1, pas mini 50%, bermakna bakinya saya tinggal 5% saja. Waktu tu saya menumpang di rumah kakak saya malu nak bercerita kepada dia tentang tempat saya bekerja, problem yang dia alami. Jadi saya pernah balik jalan kaki, sampai di rumah saya rasa peti saya sangat panas, hangat sekali. Jadi saya rasa saya baru tahu tentang payah untuk memulakan hidup ini. Dan saya juga pernah minum air pahit di jalan. Pada waktu itu di Jalan Ipoh, dalam perjalanan nak balik ke rumah, rasa macam dahaga sangat. Duit cuma ada tinggal RM1 saja. Dan saya pergi dekat satu pili dekat Jalan Ipoh, ada seorang India, makcik India sedang basuh baju. Jadi saya cakap, makcik sekejap, saya nak minum air pahit sekejap. Dia pun tengoklah saya minum. Jadi air pahit tu yang saya rasa, dan saya rasa betapa nikmatnya air pahit pada waktu itu. Dan tak boleh nak dibayangkan, tak boleh nak digambarkan. Saya duduk di kampung dulu dengan mak semua, saya tak pernah minum air pahit. Kita rasa kita okey. Tapi sampai di Kuala Lumpur, bila kita memilih untuk memulakan hidup, saya rasa ini getir. Dan apabila syarikat ni ditutup, dibungkus, bankrupt, kami masih lagi datang ke pejabat. Tujuan dia satu saja, bukan datang untuk kerja, tapi datang untuk tuntut gaji. Gaji tak banyak, cuma 350, tapi kita rasa sangat besar pada waktu itu. Dan akhirnya bos, dia pun tak boleh nak buat apa. Dikumpulkan barang-barang dalam pejabat, kursi meja semua sekali. Dia panggil satu syarikat, jual second hand. Dan barang-barang dalam pejabat itulah yang digunakan untuk bayar gaji kita. Tapi stay tak cukup, masih tak cukup untuk pekerja-pekerja dia. Dan hari ini syarikat masih berhutang dengan kita, dengan gaji yang tak dapat dilunaskan. Tapi saya ada bertemu juga dengan bos ini. Dia bekerja di tempat yang lain sekarang. So semuanya menjadi kenangan yang sangat indah pada waktu itu. Kalau ikut hati memang rasa macam frust. Dan pada waktu ini saya hampir balik ke kampung. Saya hampir mengaku tewas. Saya kata saya akan balik dengan wajah yang kurus. Tapi saya tak tahu alasan apa saya nak bagi kepada mak dan juga ayah saya. Mak dan ayah saya tak pernah minta saya keluar dari rumah. Tapi kita sendiri penuh berapi, penuh semangat, penuh inovasi lah, kata orang pada hari ini, untuk mencari kehidupan. Apabila diuji pada tahap yang ini, rasa macam putus harapan kita. Dan ada juga saya balik sesekali, tapi mak saya tanya, saya tak beritahu lah tentang situasi. Tapi insting ibu berbeza. Saya percaya ramai di antara kita dia dah mempunyai anak, terutama ibu-ibu ataupun ayah. Ibu dengan anak, dia akan tetap dapat, dia punya insting. Dia akan dapat rasa dalam bentuk mimpi, dia akan rasa dalam bentuk apa yang ibu akan rasa. Jadi dia tahu bahawa anak dia sebenarnya dalam keadaan kesusahan. Dia boleh baca air muka dan sebagainya. Saya boleh minta bantuan daripada kakak saya yang juga duduk di Kuala Lumpur, di Jalan Ipoh pada waktu itu. Tapi saya rasa maruah dan juga harga diri di situ sebenarnya. Cuma saya kata kalau betul-betul kira darurat, baru saya akan ceritakan kepada dia. Tapi dia tahu syarikat dah tutup tu, semua dia tahu. Itu dalam proses untuk mencari. Dan tiba-tiba di dalam proses yang ini, saya bertemu dengan rumah yang sangat istimewa ini. Kalau saudara-saudara masih ingat, rumah ini sekarang dah tak ada. Kita panggil dia Yellow House. Rumah kuning yang terletak di Jalan Pahang, depan Hospital Kuala Lumpur. So di sini dia ada iklan di dalam akhbar. Dia kata dia memerlukan juruhebat sambilan. Jadi sesiapa yang berminat sila datanglah ke tempat ni. Jadi saya pun datang. Tapi saya datang sebenarnya dah terlewat. Jadi dah tutup lewat 1 hari. Jadi apabila saya datang, rezeki tak berapa ada. Tapi penerbitnya Rosni Rahmat, dia kata tak apalah, dia masuk, dia buat, saya nak tengok dia punya suara dia dulu. So saya pun masuk dalam tu. Pertama kali saya masuk dalam Concave Radio, studio radio. Dan saya rasa macam tak percaya bahawa ini adalah salah satu daripada impian saya. Dan rezeki saya, apabila saya dapat di situ, ada orang lain yang sebenarnya dah dapat tempat itu. Tetapi DJ wanita tersebut, dia dapat satu offer daripada MAS untuk jadi pramugari.
So jawatan tu kosong, so saya isi. Itu rezeki yang Allah aturkan dalam kehidupan kita. So saya memulakan kerja sebagai juruhebah sambilan di Radio Fusion Cable Network yang terletak di Jalan Pahang. Dan dunia saya pada waktu ini adalah dunia yang boleh dikatakan boleh tahan sebenarnya. Dari segi apa yang saya dapat dalam kehidupan itu pada waktu ini, saya rasa separuh sebelah kaki saya dalam bidang penyiaran, minat saya dalam broadcast pun dah hampir tercapai. Jadi saya seronok di sini. Di sini adalah tempat saya belajar menggunakan mikrofon. Di sini kita diajar menggunakan teknik mikrofon yang betul. Misal kata jarak kita tak boleh lebih sekaki, dia kena dekat. Di sini teknik juruhebah belajar. Dan saya bertemu dengan amat juruhebah-juruhebah yang jauh lebih established seperti Concern Haslam, nama-nama besar seperti Raymond Goh dan sebagainya. Dia orang lahir daripada Yellow House. Jadi Yellow House ni semua dah tak ada lagi, dah ditutup kerana projek pembangunan yang lain. Tapi di sini saya banyak belajar tentang dunia penyiaran, dan saya banyak berterima kasih kepada mereka-mereka yang senior, banyak memberikan peluang dan juga pendedahan. Dan kalau kita tengok, ini adalah suasana di dalam stesen radio pada zaman dulu, tahun 90-an. Cuma ada, kalau di sebelah saya itu adalah tape recorder. Apabila saya buat rakaman program, saya akan tekan play, jadi yang dua bulat itu akan bergerak. Dan kemudian ada dua player, iaitu piring hitam tu untuk saya letakkan jarum. Salah letak jarum, memang suara dia akan lain. Jadi itu juga sebahagian padanya. Speed juga berbeza. Salah letak speed pun suaranya akan bertukar menjadi lain. So yang di sini saya belajar banyak perkara, dan saya bertemu dengan banyak orang dalam industri hiburan. Dan mereka lah yang banyak bercerita tentang sebagainya, dan saya banyak dewasa juga di sini. Next. Satu yang ibarat kata yang tidak suka kepada artis yang pada dia mempunyai skill level yang boleh kita contohi. Dan pada saya grup ini pada waktu ini dia orang sedang buat promosi pada waktu ini untuk melaksanakan satu konsert, nama dia konsert hijau, yang dipelopori oleh Zaina Afrin Shauki. Pakai cap di belakang tu masih lagi okey lagi. Itu Afrin Shauki. Yang di sebelah dua orang lagi tu saya tak berapa ingat. Zubir dah meninggal dunia. Depan tu Sheila Majid. Yang di belakang saya adalah pengapit sewaktu saya kahwin dulu. Nama dia Nasaruddin, sekarang masih lagi bertugas di THR Gegar di untuk Radio Pantai Timur. Dan abang saya di Terengganu pada waktu itu pernah memutarkan satu lagu dendangan penyanyi Jepun ini. Yang di sebelah saya itu bukan orang Korea, itu orang Jepun, nama dia Mayumi Ishiwa. So Mayumi Ishiwa ini salah satu daripada lagu dia banyak lagu, tapi salah satu daripada lagunya adalah Revival. Revival ni pada saya pada waktu itu dia dah advance, sebab satu-satunya lagu yang memasukkan efek bunyi hujan dan juga bunyi petir. Tahun-tahun pada waktu itu tidak ada teknik sebegini digunakan, tapi Mayumi Ishiwa Jepun dah jauh pada waktu itu advance. Mungkin kita boleh putarkan sedikit. Dan saya kadang-kadang walaupun saya tak faham seni kata dia, tapi dia seolah-olah selalu merangsang kita punya minat untuk berubah dan supaya kita menjadi lebih okey. Ini yang saya maksudkan. Pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar? So, abang saya selalu putarkan lagu ini. Apabila saya masuk ke radio, saya cari lagu ini dulu untuk saya putarkan balik. Dan inovasi yang dibuat pada tahun-tahun sebelum itu, pada saya adalah sesuatu yang banyak merangsang kita punya
cara dan juga pendekatan yang itu kena pakai. Jadi apabila dia datang ke Kuala Lumpur, saya berkesempatan untuk jumpa dia. Saya rasa macam teruja sangat sebab dia datang daripada Jepun. Dan saya cerita kepada abang saya jumpa ini penyanyi yang kau suka ni. Dia rasa macam jealous juga. Okey, kita pergi pada next selanjutnya. Okey, dunia di TV3 bermula, saya rasa anak-anak saya yang sulung rezeki kami tahun 94 dia lahir. Tapi September saya lama masuk ke TV3 dan pada waktu itu puncanya dalam mesyuarat saya mewakili Radio Fusion tadi. Jadi dalam mesyuarat memang banyak benda yang nak ditanya apabila kita bahaskan beberapa perkara, dan salah seorang daripada Nur Aisyah nama dia, Kak Chah, kita panggil dia Kak Chah. Habis meeting dia datang jumpa saya, dia kata, "You tak nak masuk TV3?" Saya rasa macam pada waktu itu, dan saya tak kaget pun TV3, mungkin pada saya mungkin terdapat ATM pun dah okey. Betul, saya cakap betul, sebab pada saya TV3 ni tinggi untuk mendapatkan peluang, dan nama-nama besar seperti Wan Saleha, nama-nama yang lain saya rasa menyebabkan kita sering terpaku dan menjadi ikutan kita di televisyen. Jadi apabila Nur Aisyah ajak benda tu secara lisan, saya fikir dia main-main lah. Tapi tak, dia kata saya serius, memang saya nak invite you datang ke TV3. Dan saya masih ingat lagi apa yang dia cakap, saya sangat berbesar hati kalau you boleh join TV3. Saya kata balik, biar saya balik fikir dulu. Saya tanya kepada isteri saya dulu. Dan pada tu anak saya lahir tahun 94. Dia lahir bulan Ogos. Tawaran ni dapat bulan 9. Saya rasa satu anugerah yang sangat besar dalam kerjaya saya. Masa ni memang masa seronok sangat-sangat. Kalau boleh saya nak beritahu satu dunia. Kalau boleh macam budak yang berlari tadi dalam filem Laskar Pelangi. Dan saya rasa pada waktu itu macam tak percaya. Saya rasa macam tak percaya bahawa saya akan join TV3. Saya diminta laporkan diri di Bangsa. Saya lapor di Bangsa dan dia orang ada projek. Masa itu TV3 melancarkan program Malaysia Hari Ini MHI, dan dia memang kumpul orang-orang yang dianggap sebagai the golden voice ni. Jadi ramai orang-orang yang berbakat terutama dalam bidang pengacaraan, dan dia dah study saya daripada radio, dan dia tahu memang kita berbawa ni memang boleh buat. Apabila saya masuk, saya bertemu dengan Askullah Awang, Christine Ling, Omar Abdullah kemudian daripada saya. Aziz Desa sudah ada pada waktu itu, dan apabila saya masuk, saya diarahkan ke Jabatan Berita. Di Jabatan Berita saya dilatih untuk membaca berita. Tapi berita ni saudara fikir bukan satu perkara yang mudah. Pertama sebab dia live, kedua sebutan mesti betul. Saya banyak fumble kat sini, saya banyak sebutan. Saya ada problem dari segi sebutan. Jadi Terengganu punya slang tak timbul. Tapi apabila nama-nama seperti Perancis punya nama Italiano semua sekali, saya problem. Jadi saya tak lama dekat berita, saya dah ditarik masuk untuk ke MHI Malaysia Hari Ini. Dunia saya pada waktu adalah dunia pagi. Saya ke udara pukul 6 suku pagi, pukul 4 pagi saya sudah harus bangun daripada rumah. Sama juga macam nelayan di kampung saya di Terengganu, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi saya dah dengar dia punya boat dia dekat sungai. Pok 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 pok. Dia punya boat itu sudah bergerak menuju ke laut. Jadi saya fikir, saya kata, saya pun macam orang ke laut juga. Pagi-pagi pun dah mula keluar, dah mula bersiap untuk mengadakan secara langsung Malaysia dan Hari Ini. So di sini skill saya, MHI adalah satu program yang memang memerlukan anda memerlukan anda bercakap tanpa menggunakan skrip. Tak ada skrip. Jadi program ini adalah program yang menentukan hidup atau mati anda di hadapan TV. So jangan kita berlagak pandai di depan TV. Hari pertama saya on air, sebelum itu saya diminta buat mock run. Mock run ni dalam bahasa TV kita akan rekod macam abang yang di sana tu, dia akan rekod saya akan baca ataupun buat assignment apa yang akan buat. Dia akan kumpul tape yang saya buat tu sampai tinggi ni, dan dia akan nilai, dia akan tengok, dia ada individu-individu tertentu,
akan membuat penilaian sama ada apakah anda telah pun benar-benar sedia untuk diberikan peluang untuk ke udara. So sangat susah pada waktu itu, sehingga kan satu tahap bila lagi kita akan ke udara. Hari pertama saya ke udara, saya diperkenalkan oleh Hasbul Hawa. Pada waktu itu kita ada satu meja macam kaunter. Jadi bila saya duduk, saya macam meja itu juga, daripada berita saya ada dipindahkan, jabatan pun berbeza. Dipindahkan ke sini, saya pun bercakap, tetapi percakapan saya memang menggeletar. Sebab itu adalah hari pertama saya ke udara dalam MHI. News okey, sebab kita cuma baca skrip. Skrip dah ada, kita baca saja. Perdana Menteri berkata sekian, ketika perasmian sekian. Skrip dah ada. Tapi untuk Malaysia hari ini, dia suruh kita bercakap tanpa skrip, kadang-kadang menyebabkan kita mati. So first day, saya rasa macam mula-mula tu saya rasa macam yakin sangat. Tapi lepas tu saya rasa yakin itu hilang. Mula hilang. Saya tengok kamera pun saya rasa macam nervous sangat. Saya rasa takut sangat. Kalau dia radio dulu, saya takut dengan mikrofon. Tapi apabila di TV, kamera dia akan jadi kawan kita yang paling baik ataupun musuh kita yang paling jahat. Kamera lah sebenarnya. Lepas daripada itu, saya on air, apa yang terjadi, kaki saya menggeletar kat bawah. Tapi orang tak nampak sebab kaki ni di bahagian bawah. Tapi kaki saya tidak stabil langsung. Dan apabila Hasbullah cakap, saya cuma mengiyakan saja. Iya. Daripada 6 jam, daripada 4 jam program, saya belajar daripada sini. Saya mencari pada saya adalah sebuah akhbar yang besar. Semua kolom dia ada, kita kena mengetahui pelbagai sudut, daripada orang biasa sampai kepada menteri, sampai kepada IGP. Kita harus bersedia untuk mengadakan temu bual dengan mereka. Jadi adalah nilai yang sangat tinggi dalam Malaysia hari ini, dan banyak ruang dan peluang juga saya belajar, bukan saja di TV3, tapi juga peluang untuk melihat broadcasting di negara lain termasuk Brunei dan juga Indonesia dan juga tempat-tempat lain juga. Farhin Jamsari masih kekal sampai ke hari ini, tapi di belakang tabir terbabit dengan pengurusan imej yang menampilkan apa yang akan kita pakai di TV. Jadi kerja dia sekarang itu yang dia buat. So kerja saya, nanti saya akan jelaskan kemudian apa kerja saya. Jadi saya akan jelaskan ini dulu. Next. Apabila tahun 98 berlaku satu lagi formasi yang besar, formasi dalam hidup saya. Apabila bos saya pada waktu itu Nur Aisyah, tapi bukan yang Nur Aisyah tadi, ini Nur Aisyah lain. Nur Aisyah tadi itu daripada Jabatan Perhubungan Awam dan Sumber Manusia, tapi yang ini Nur Aisyah Malik kekal, masih ada sampai sekarang. Dia kata, Haji, dia tak cakap Haji lah, masa tu belum Haji. Dia kata, Makno, dia kata, you bersedia 2 minggu lagi saya nak hantar you untuk ke Mekah untuk buat laporan haji. Jadi itu tahun 98 adalah tahun pertama TV3 menghantar kaki tangan untuk membawa liputan haji. Jadi dalam masa 2 minggu saya harus mempersiapkan diri, dan saya rasa sangat serba-serbi ada. Sedih, gembira, takut, celaru, bingung pun ada. Sebab perjalanan kali ini bukan perjalanan seperti biasa. Perjalanan bukan pergi ke Jakarta, bukan pergi ke Korea, bukan pergi ke mana-mana. Ini adalah perjalanan spiritual untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tahu yang jemput saya sebenarnya Allah. Allah yang jemput saya, tapi mengilhamkan jemputan itu dalam bentuk keputusan yang diambil oleh ketua saya. Jadi saya rasa mau tak mau saya harus bersedia untuk berdepan dengan satu cabaran besar dalam tugas tersebut. Jadi tugas saya pada waktu itu untuk melaporkan kepada bilik berita dan juga Malaysia hari ini tentang perkembangan semasa yang berlaku kepada jemaah-jemaah haji yang meninggal, yang sakit, yang lupa ingatan, masalah di sana, stampede, perempuan dan sebagainya, menyebabkan kita perlu bersedia. Jadi saya pergi agak lambat, 2 minggu sebelum wukuf. Jadi yang dah sampai pada waktu itu Hasbullah. Yang sampai pada waktu adalah rakan setugas daripada RTM, Haji Cuali Selamat dengan isteri dia, dan juga dengan Kamarudin. Kamarudin adalah pasukan untuk RTM. Jadi tahun itulah yang banyak memberikan perubahan. Dan selepas daripada balik haji, bos saya tukarkan saya. Selain pada buat MHI, dia boleh serapkan saya kepada program agama.
So ini adalah di antara 3 poin yang sangat penting yang banyak mempengaruhi tentang nilai kehidupan saya pada tahun-tahun berikutnya. Jadi maka bermulalah saya dengan program-program pertama, dan program yang pertama saya buat sebenarnya Al-Hidayah. Al-Hidayah ni pengacara dia perempuan, tapi pertama kali diserahkan kepada pengacara lelaki. Tapi sukseslah, alhamdulillah, bolehlah melaksanakan tugas tersebut. Setiap program ada pelbagai ragam dia sendiri. Yang di sana adalah program kuliah, peluang saya untuk bertemu, mendekatkan diri dengan para alim ustaz, para alim ulama, ini peluang yang sangat baik. Ini yang berlaku pada waktu itu. Dan dokumentari juga kita jalankan. Saya bukan hanya menerbitkan, dan saya bukan hanya terbabit dengan program-program lain, dan termasuk program-program yang kenapa ni berkenan. Sebahagian daripadanya program-program yang kita jalankan, dokumentari dan sebagainya, yang ini adalah daripada kapal pengangkut USS Independent yang baru balik daripada operasi di Teluk. Dan yang paling besar ini adalah saya difahamkan MP dia, military police. Jadi simbol daripada kekuasaan. Banyak program-program yang saya lalui. Next mungkin kita boleh tengok cerita selalunya ini. Peningkatan dan kedewasaan itu berlaku dalam program yang kita buat. Jadi kita dianjakkan untuk mula buat program-program yang lebih serius dan melihat kepada apa yang saya buat. Saya rasa sangat suka. Cuma saya tercicir ada satu gambar yang saya rasa agak galak, tak sempat saya bawa. Kalau saudara-saudara lihat di sebelah sana, ujung sekali sebelah atas, itu bersama dengan Menteri Besar, bekas Menteri Besar Johor, Tan Sri Ghani. Saya terangkan kepada dia ketika Jom Heboh, ada satu gambar yang siapa-siapa masuk ke dalam bus jejak rasul pada waktu itu, dia akan tertawa, dia akan terfikir dan rasa tertarik. Sebab di situ ada sekeping gambar yang kita rakamkan di Salalah Oman. Gambar itu ada seekor kambing yang berada di atas puncak pohon, sedangkan pohon itu agak tinggi. Kita terfikir dan kita tak pernah tengok kambing panjat pokok. Tapi di Salalah Oman, saya terangkan kepada Tan Sri Ghani dan dia sangat tertarik dengan gambar itu. Pada dia itu adalah satu motivasi yang cukup hebat. Maknanya kambing itu dia tak ada makanan di bawah, rumput-rumput tak banyak, cuma ada di sebelah atas. Nak hidup punya pasal, dia sanggup panjat dan ada yang jatuh. Jadi itu adalah motivasi yang besar kepada manusia yang melihat daripada gambar-gambar tersebut. Jadi kalau saudara-saudara ke Salalah Oman, jangan rasa pelik dan hairan melihat kambing panjat pokok. Itu perkara biasa di Salalah Oman, tak ada tempat kita. Kambing tempat kita dia masuk tempat orang, dia masuk rumah orang, masuk kawasan orang. Kambing kita pun relax sajalah, tak perlu susah payahnya. Dia pergi di Salalah Oman, kerja berat, seberat orangnya. Okay, next. Dan selain itu juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sesekali lah belagak lah sikit kononnya, untuk memberikan pengajaran, coaching kepada pelajar-pelajar sekolah tentang bagaimana pembacaan boleh mempengaruhi broadcast penyiaran kita. Jadi ini adalah satu program yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, program Nilam, untuk mengajak para pelajar rajin membaca, galak membaca, dan bagaimana pembacaan ini kita gunakan dalam bidang penyiaran. Next, saya rasa yang ini kita boleh laju-laju saja. Dan banyak pengalaman daripada program-program Jak Rasul selepas dibesarkan daripada program-program demikian, saya mula diminta untuk laporkan diri kepada satu lagi program yang besar, iaitu program yang menjadi impian kepada setiap kita yang bertugas di penyiaran, iaitu dalam dokumentari program Jejak Rasul. Dan Jejak Rasul ini adalah salah satu daripada program yang menjadi sebutan dan juga mengangkat nama-nama kita yang terbabit. Sebelum saya terbabit dengan Jejak Rasul, awal tahun penubuhannya, saya cuma duduk dalam tim backup saja. Ada 3 tim. Tim yang pertama, tim yang kedua memang berlepas ke luar negara. Saya dalam tim yang ketiga. Tim yang ketiga ni standby saja. Selama ada kalau berlaku apa-apa, baru kita pergi. Tetapi dalam tim yang ketiga ini, salah satu daripada bidang kepakaran saya adalah suara latar. Jadi saya diperlukan untuk suara latar bergabung dengan seorang lagi sahabat saya, Saudara Zainal Arifin Ismail. Jadi dua ini selalu kita gunakan untuk program Jejak Rasul. Dan daripada pengalaman Jejak Rasul ini, banyak di antara tempat-tempat yang kita lawati,
dan boleh memberikan inspirasi kepada umat Islam tentang apa yang mereka dengar dalam Al-Quran, tentang apa yang mereka perolehi. Yang di bahagian atas itu adalah mayat Tutankhamun, Firaun Tutankhamun, dan letaknya adalah di dalam kubur di bawah tanah. Itu adalah makam kepada King Tut. King Tut itulah ringkasan kepada Tutankhamun. Dia adalah raja muda yang meninggal dalam misteri yang tidak kita ketahui. Ada pendapat mengatakan bahawa itu adalah konspirasi daripada istana untuk membunuh King Tutankhamun ini. Dan ini adalah putaran ketika Mesir, yang di belakang adalah Sungai Nil. Siapa-siapa yang berkesempatan untuk Sungai Nil, minumlah air Sungai Nil, sebab dia katakan akan datang semula ke Mesir. Saya pun minum juga air Sungai Nil, memang saya pun datang juga berkali-kali. Itu kata orang di sana. Saya pun tak pasti, tapi itulah hakikatnya. Next. Ketika syuting ini juga lah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam, dan ini banyak memberikan kita kedewasaan dan juga peribadatan. Dan ramai orang tanya saya, boleh tak saya pergi Jad Rasul? Boleh tak saya ikut? Boleh tak saya pikul kamera saja? Nak suruh apa? Suruhlah. Pernah kita bawa juga orang luar, tetapi apabila dia seminggu saja dengan kita, dia tak nak balik. Dia kata dia tak tahan lah. Saya tanya kenapa tak tahan? Macam-macam. Untuk jadi kru Jejak Rasul, kita kena tahan cuaca panas, cuaca sejuk, tension juga. Kita kena pandai menguruskan kita punya emosi. Sebab silap air bulan, kita boleh bergaduh sama dengan kawan. Silap kata-kata, silap air bulan, itu yang menjadi masalah. So kita kena banyak pengalaman dekat sini bahawa kita kenal siapa kawan kita. Kita kenal kawan kita di pejabat lain, tapi kita mengembara dengan dia selama 2 bulan, baru kita nampak color dia yang sebenar, dan dia pun akan nampak color kita yang sebenar. Sebab tu pemupukan dari segi teamwork, semangat ini penting untuk memastikan program seperti Jejak Rasul ini dapat berjalan dengan baik. Hani boleh lakukan saja ini, tak ada masalah. Baik, ini cuma hanya gambar-gambar yang saya kongsikan untuk mood Jejak Rasul. Ini di Syria. Mungkin Hani boleh pusing sekejap. Ini adalah di Syria sebelum kejadian apa yang berlaku sekarang. Kalau di sebelah hujung sana, golongan Syiah sempat saya rakamkan sudah pun menunjukkan dia punya aksi dia. Ini adalah sambutan daripada peristiwa Karbala yang dianjurkan oleh kelompok seperti ini. Di bawah adalah Masjid Umawi. Masjid ini sangat besar pengaruhnya dalam kekuasaan Islam pada suatu ketika dulu. Damsyik pernah menjadi salah satu daripada bandar utama dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ini adalah color kepada Turki. Dan paling saya suka adalah di bawah sana, selat itu. Di depan sana adalah Laut Marmara, dan di belakangnya adalah Laut Hitam. Dan ini adalah selat Bosporus yang sangat terkenal dalam peristiwa penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ini semua adalah sebahagian daripada suasana yang berlaku ketika penggambaran. Dan kadang-kadang penggambaran juga memang menguji kita. Cuaca panas yang kalau tengok pada gambar yang atas tu, sebenarnya saya dalam keadaan pening dengan cuaca yang begitu panas, dan menyebabkan saya kita rasa macam bukan cuaca panas ni, cuaca sejuk pada waktu ini, yang menyebabkan boleh menyebabkan pendarahan hidup. Ini berlaku di Turki, dan apa yang kita syuting pada waktu ini adalah sebahagian daripada apa yang kita buat. Gambar tengah adalah skrip, ada skrip dia. Kita panggil apabila kita duduk di depan, kita panggil dia stand up. Stand up ni apabila contohnya begini, stand up kita duduk kamera di depan, saya akan bercakap di depan kamera. Saya kata di belakang saya adalah makam yang menempatkan sekian. Yang ini kita namakan stand up. Jadi sebelum buat stand up, skrip harus kita tulis dulu, kemudian kita kena hafal. Tanpa hafal, kalau kita tak ingat, bermakna kita tak boleh melakukan yang semikian. Ini yang berlaku dalam program berat seperti Jejak Rasul ini. The next. Yang di tengah itu adalah di Laut Mati yang menunjukkan level C dia. Di bawah sana adalah makam Nabi Harun. Puncak dia di atas puncak yang tinggi di Jordan. Ini adalah gambar di Jordan. Next. Ini adalah di Yaman.
suasana umat Islam di Yaman. Di sebelah beliau adalah Al-Habib Sheikh Omar, salah seorang daripada ulama yang selalu berkunjung ke Malaysia. Ini adalah di Oman. Oman adalah salah satu daripada negara Islam yang boleh dikatakan berada juga dan mempunyai kos kemakmuran yang cukup baik. Next. Ini di Saudi, di bawah yang ada pedang itu adalah pengawal di Raja Saudi. Ya, ini yang pengawal tradisional. Ini jenis yang pancung kepala, yang jenis yang hati kering. Dia adalah pengawal yang paling dipercaya oleh Raja Saudi. Kelompok dia, orangnya kulit hitam. Kelompok orang kulit hitam. Habsyi, tak pernah senyum. Dia adalah orang yang tak pernah senyum dan orang yang agak tegas. Dan ini adalah di Baitul Maqdis, di Palestin dan juga wilayah Israel. Di bawah sana, baju merah itu, lautnya adalah berdepan dengan di bandar Tel Aviv, ibu negara Israel. Dan yang mengangkat bendera itu adalah keturunan daripada Salahuddin Al-Ayyubi ketika kota Baitul Maqdis dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu. Dan di bawah sana yang saya rasa sangat menarik, di bawah ini adalah gua. Gua ini duduknya di dalam Dome of the Rock yang seperti yang kita lihat itu. Jadi gambar di bawah ini adalah di dalam Dome of the Rock. Di bawah sana ada satu gua. Kebanyakan yang masuk adalah untuk melakukan solat sunat. Dan di dalam kawasan Baitul Maqdis, di dalam Masjid Suci Al-Aqsa. Next. Dan saya rasa itu sebenarnya yang akan saya kongsikan sambil Tuhan ini boleh jalankan aja slide-slide. Tetapi part yang ini saya mungkin boleh ceritakan sikit pergambaran. Kalau saudara-saudara paling bertanya part mana yang paling susah buat dia rasul, saya rasa ini di Sri Lanka. Sebab di ini daripada bawah kami harus mendaki di puncak yang itu. Puncak yang itu tingginya lebih kurang dalam hampir 5,000 meter daripada aras laut. 5,000 meter, Genting Highland pun lebih kurang macam tu. Saudara bayangkan saudara harus mendaki daripada bawah tu untuk sampai ke puncak Genting. Tapi suasana di sini tak mudah. Kalau gambar di bawah tu, saudara akan melihat trek perjalanan sangat tinggi dia punya cerunannya. Dan kalau kita nak angkat kaki ni pun kita rasa macam ada satu batu yang gantung dan ikat kaki kita, betapa berat momentum. Dan udara di atas memang menipis, udara tak kuat, udara pun kita akan rasa mengap. Ini antara yang berlaku. Di sebelah sana adalah bukan kru kita yang pakai baju belang, itu adalah kaki tangan kedutaan Malaysia di Sri Lanka. Dia pernah dengar tentang Adams Peak ini, Bukit Serindip ini, dan dia kata dia tak pernah naik. Jadi kru jejak rasul datang, dia nak join. Okey, dia join. Apa yang berlaku? Dia mengalami masalah kita panggil fitness, problem fitness. Dan sepanjang perjalanan ini kita akan disambut oleh pacar. Ibnu Battuta dulu menulis dalam buku dia, dia kata Ibnu Battuta orang Morocco, dia tak pernah tengok cuaca macam ni, dia tak pernah tengok pacar. So dia kata ketika dia mendaki, dia disambut oleh ulat yang terbang. Ulat yang terbang itu adalah pacar. So pacar masih ada sampai hari ini. Kalau saudara tengok baju saya yang bawah ini, sebenarnya adalah kesan darah daripada pacar. Dan semua ni memang kena. Semua memang kena. Jadi kita sampai satu tempat, kita break dulu. Kerja kita cari pacar. Kau buka, kau cari, kau punya aku cari. Jadi siapa-siapa yang nak jadi kru Jejak Rasul silakan. Join kita naik Sri Lanka. Okay, Adams Peak. So apa yang kita cari di Adams Peak ini? Di atas puncak ini, saudara-saudara dipercayai di situlah terlempat letaknya tapak kaki Nabi Adam AS. Dan tapak kaki Nabi Adam AS ini sebesarnya tiga kali meja ini, tapak kaki dia. Dan dipercayai dia berada di Adams Peak ini. Dan Adams Peak ini sebenarnya dah pun dikuasai bagi mereka yang beragama Buddha. Bagi penganut agama Buddha, mereka percaya ini adalah tapak kaki suci yang berkait rapat dengan agama Buddha dan sebagainya. Tapi kita orang Islam, kita percaya ini adalah tempat landingnya tapak kaki Nabi Adam AS. Dan perjalanan ini paling lama. Kami mendaki selama 15 jam. Kami bermula daripada tengah malam, pukul 3 petang besoknya baru kami sampai. So apa yang berlaku, gambar mengalami
rekanan otot dan sebagainya. Pacak tu satu hal lah. Dan sesak juga di dalam hutan sebenarnya sebab kita kena redah air dan sebagainya. 15 jam semata-mata untuk memberikan sudut pandang, penggambaran, bahan yang kita paparkan untuk penonton dalam program Pijak Rasul. Ini yang berlaku. Ini kalau tanya saya takkan dapat lupakan sampai bila-bila masa. Dan kalau ajak saya panjat lagi pun saya akan kena fikir banyak kali. Sebab rasa macam payah juga. Lepas berpanjat, duduk 1 jam saja, kemudian turun semula. Apabila turun semula, saya sampai ke bawah, turun laju, tapi nak naik itu lama sebab perjalanan itu. Okay, next. So di Palestin, saya banyak bertemu dengan poster seperti ini. Jadi apabila saya tanya orang Palestin, siapa orang-orang yang banyak terdapat dalam poster ini? Dan poster-poster ini adalah dicetak oleh ahli keluarga mereka yang menunjukkan bahawa anak-anak mereka, suami mereka meninggal ketika intifada dan juga dalam ketika peperangan dengan Israel. Jadi ini gambar-gambar anak-anak mereka dipaparkan sebagai satu kebanggaan yang berlaku. Next. So itu di antara perkara-perkara yang berlaku dalam penyiaran. Dan kalau saudara-saudara lihat apa yang saya paparkan tadi, saya bermula daripada bawah. Saya bermula daripada bawah dan akhirnya saya mendaki step by step daripada wartawan akhbar printing bentuk majalah. Saya pergi kepada radio, daripada radio pergi kepada TV, daripada TV saya berada di pada tahap yang ada sekarang. So salah satunya saya rasa doa ibu, dan kemudian selain daripada ini adalah usaha kita sendiri untuk berjaya. Dan dalam dunia penyiaran ini kita tak boleh menjadikan ibarat kata kita tidak boleh pandai sendiri. Semuanya kita perlu rujuk sebab penonton di luar adalah penonton-penonton hari ini yang daripada para penonton yang sangat cerdik. Dia boleh tahu kita kelentong ke ataupun fakta itu tepat dan sebagainya. Jadi perlu bersedia untuk melakukan perubahan. Ini yang saya selalu katakan bahawa jangan cuba-cuba pandai ketika udara. Penonton hari ini adalah pagar yang menjadi pemisah antara fakta dan auta. Ini yang selalu saya pegang, yang selalu saya amalkan. Jadi apabila daripada pengalaman rancangan berbentuk rakaman, saya pergi kepada rancangan berbentuk secara langsung. Jadi saya dah rasa semua saya dah rasa dalam berbagai kategori program, termasuk rancangan sukan. Pada sukan saya pernah dipinjamkan untuk buat program sukan Commonwealth, liputan hoki. Daripada itu kita kena belajar untuk menguasai sebutan term-term yang terdapat dalam sukan. Jadi kalau kena menembak, memanah, kita kena menguasai lah. Dan saya dipinjamkan sekejap untuk sukan C dan juga untuk sukan Commonwealth. Dan selain daripada itu juga, selain pada program-program berbentuk Pijak Rasul, tugas saya hari ini adalah untuk memantau perkembangan dan juga konten program agama di dalam TV3 dan juga TV9. Saya di TV3 asalnya adalah kadet BJ, kadet wartawan penyiaran kadet. Kemudian naik kepada eksekutif BJ, kemudian naik kepada penolong penerbit, naik kepada penerbit, naik kepada senior penerbit, dan naik kepada penerbit eksekutif seperti apa yang ada pada hari ini. Jadi tugas saya adalah memastikan bahawa konten program, khususnya program agama di bawah saya, berjalan seperti apa yang kita rancang. Maknanya saya akan pantau dia punya apa saja yang saudara-saudara lihat di dalam TV. Itu hanya di TV3 dan juga di TV9. Dan cuma keluarga tak banyak saya sentuh di sini. Sebab apabila kita menjadi orang yang muncul di depan TV, kita juga kena berbagi rasa dengan ahli keluarga kita. Kadang-kadang ahli keluarga kita rasa macam tak selesa apabila kita berjalan ke mana-mana. Jadi orang tegur, orang tegur lah. Jadi kadang-kadang keluarga kita rasa macam dia tak ada privacy. Jadi itu yang saudara-saudara kena terima kalau saudara-saudara nak terjun dalam bidang penyiaran ini, terutama yang muncul dan berada di depan TV. Jadi kebiasaannya kalau keluarga saya, anak-anak saya, dia akan lebih suka low profile.
kalau boleh dia tak akan cakap siapa ayah dia, supaya tak timbul masalah. Sebab kadang-kadang kalau di sekolah pun, apabila cikgu tahu bahawa dia adalah anak saya, jadi pengharapan cikgu kepada saya itu, kepada dia akan ada banyak benda masalah juga sebenarnya. Jadi part-part yang seperti ini adalah satu daripada kerugian yang kita takkan rasa lagi lah. Apabila kita on air, kita akan kehilangan benda ini. Privasi kita akan hilang. Kita akan berkongsi diri kita dengan seluruh masyarakat. Kita kena jaga segala-galanya, termasuk akhlak kita, tutur kata kita, yang itu kita kena jaga. Dan selepas di tahun-tahun yang seperti ini, saya banyak terbabit dengan program-program yang bentuk agama surau juga, dan saya diminta untuk melaksanakan satu tugas sebenarnya sebagai pengurusi surau tempat saya tinggal. Dan tugas pada yang part ini pun sebagai salah satu daripada cabang baru dalam kehidupan saya. Jadi ada surau lama, di atas tu surau ini ada problem, ada masalah struktur dia, akan kita robohkan, dan tugas saya adalah untuk mencari dana bagi pembinaan surau baru yang kita rancang selepas raya nanti untuk kita mulakan. Jadi saya yang ada pada hari ini bukan saya hanya di TV, bahkan saya juga berperanan untuk memberikan khidmat bakti kepada masyarakat. Jadi untuk berjaya dalam bidang ini tidak ada noktah sebenarnya. Kalau saudara-saudara masuk, kalau saudara-saudara nak berjaya, sebenarnya pilihan untuk berjaya dan gagal di atas tangan saudara sendiri. Dalam penyiaran juga ada di kalangan kita yang masuk dalam penyiaran akhirnya meninggalkan Seri Pentas. Kenapa dia meninggalkan Seri Pentas? Meninggalkan hanya ada dua cara. Penghijrahan manusia juga hanya dua cara. Pertama, kerana kebencian. Kedua, kerana kegembiraan. Benci kepada tempat kerja akhirnya menyebabkan seseorang akan berhenti kerja, berhijrah tempat baru. Itu jugalah yang berlaku dalam penghijrahan seseorang. Dan yang faktor yang kedua, kerana kegembiraan. Kerana gembira apa yang kita capai, dan barangkali kerana di tempat lain itu memberikan kita peluang untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Maka sebab itu banyak sekali manusia berubah dan berpindah. Di Seri Pentas kita boleh tengok dia ada, kemudian dia berhenti. Mungkin nanti dia akan masuk semula. Sebab dalam industri penyiaran kita cuma ada Media Prima, kita ada Astro, kita ada RTM. Balik-balik semua sekali kita akan jumpa wajah yang sama, rakan yang sama. Rakan di Astro, rakan di RTM pun sebenarnya adalah rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang kadang-kadang kita berkongsi tape, kita bertukar tape. Contoh, apabila saya daripada TV3, katalah Cik Aziz daripada Astro, jadi kami pergi kepada tempat yang sama, interview menteri. Interview menteri, Cik Aziz punya tape ada problem. Jadi atas dasar persahabatan antara kita, kita boleh pinjamkan tape kita ini untuk dia siar di Astro. Jadi dunia kita adalah dunia yang kecil, tetapi mempunyai jumlah sudut pandang yang sangat meluas. Dan dalam penyiaran kita tak boleh cari musuh. Kita tak boleh cari musuh, kita tak boleh create problem dan sebagainya. Kita harus sentiasa berbaik-baik dengan semua orang untuk berjaya. Dan saya percaya itu adalah sebahagian daripada aura yang kita berikan kepada orang. Kalau saya berdiri atas pentas ini, saya berikan gelombang yang baik, saya percaya gelombang yang baik ini saudara-saudara akan dapat. Sama juga di TV. Kalau kita bersifat keakuan, di dalam TV dia bersifat keakuan, dia aku. Contoh, dia kata semalam saya baru balik daripada sekian-sekian, minggu depan saya akan. Kita di TV, kita tak boleh menjadi kita, tetapi kita di TV, kita mewakili program ataupun stesen. Kita di TV adalah nothing sebenarnya. Sebab tu saya tak membesarkan apabila kita bersiaran kita sebut nama kita, sebab itu tak perlu disebut lagi. Supering akan memainkan peranan. Yang penting apa yang saudara cakap, yang penting mesej yang nak kita sampaikan. Penonton hari ini adalah penonton yang sangat bijaksana. Mereka adalah orang-orang yang berbeza daripada zaman saya TV hitam putih dulu. Zaman saya tunggu pukul 2 petang untuk semata-mata melihat color bar. Jadi penonton yang ada hari ini adalah penonton yang jauh lebih pintar daripada kita. So, sebagai seorang yang terbabit dalam bidang penyiaran, kita kena pintas maklumat dia sebelum dia tidak lagi menghiraukan terhadap apa yang kita cakap. Dan hari ini, kalau kita lihat
Dunia penyiaran adalah dunia yang banyak perubahan. Penggunaan multimedia, DSLR kamera, kamera-kamera kompak yang lebih kecil dan sebagainya sedang menyerap masuk ke dalam aliran kita. Dan untuk berjaya juga, saya juga melakukan semakan, rujukan. Dan kalau di Indonesia, saya suka juga melihat program-program yang diorang buat, seperti dari Mata Najwa, yang bukan saja pada saya hanya pintar daripada kata-kata, tapi bahkan juga mempunyai daya imajinasi yang sangat kuat, ketajaman berfikir, ketajaman dalam analisis, yang ini kadang-kadang jarang orang kita miliki. Sehingga kan seseorang itu apabila muncul di TV, mungkin dalam keadaan yang tergagap-gagap, fakta yang tidak lengkap, akhirnya cuba memberikan dan membantu penonton di luar. Fakta ini yang kadang-kadang kita perhalusi. Paling susah, kalau saudara-saudara tanya saya, paling susah apabila di TV, program yang pernah saya buat adalah program kemangkatan. Contoh slide yang tadi. Program kemangkatan, program yang paling ini. Program-program seperti saya dah kena banyak kali untuk mengendalikan program kemangkatan daripada isteri Pak La, raja-raja, sultan dan sebagainya. Ini program yang kalau boleh saya rasa saya tak mau buat. Tapi stesen tetap memerlukan orang-orang senior untuk melaksanakan tugas seperti ini. Dia akan gabungkan dengan orang-orang baru supaya berlakunya proses pembelajaran. Sebab apa saya kata susah? Sebab katakan kita dapat tahu bahawa dia mangkat pada jam sekian-sekian, dan kita diminta untuk on air dan bertahan selama 4 jam. Saudara beritahu kepada saya fakta apa yang nak saya cakap, apa yang perlu saya cakap selama 4 jam. Program seperti ini yang paling susah. Lebih mudah kalau saya buat rancangan berbentuk pertabalan secara langsung, pertabalan yang bernago, yang itu mudah. Sebab saya akan ke istana, saya akan tengok rehearsal, saya dah ada buku log yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Saya akan tahu step by step apa yang berlaku. Tugas saya membuat analisis. Tetapi yang ini paling ditakuti oleh kebanyakan pengacara. Sebab fakta yang salah akan menyebabkan kita akan bodoh di depan kamera. Dan orang akan kutuk kita. Orang akan kata, apa itu pun tak tahu. Itu bukan sultan, itu sultanah. Itu bukan raja, itu nenek raja. Contoh seperti itu. Jadi dalam bidang penyiaran menyebabkan kita sentiasa bersedia. Bacalah apa saja. Dalam bidang penyiaran, sekolah dulu saya akui, saya malas membaca. Tapi masuk dalam alam pekerjaan, saya tahu hanya satu saja yang boleh tolong saya depan kamera, dengan membaca. Sebab saya disolek, walau bagaimanapun, diberikan baju, diberikan pakaian, di make up, ditajam. Tujuannya satu saja, untuk melihat saya confident depan kamera. Penerbit kata, okey, you akan on air. Tapi akhirnya, penerbit akan tinggalkan saya seorang-seorang depan kamera. Nak bagus ke tak bagus, terpulang kepada kita. Jadi salah satunya adalah pembacaan lah, yang akan membantu kita untuk kita sustain dan juga nampak boleh memberikan bimbingan kepada masyarakat. Itu yang penting. Kalau saudara-saudara nak menjadi orang yang berjaya dalam penyiaran, boleh. Tapi penyiaran adalah satu dunia yang menggabungkan bakat. Ada orang ambil penyiaran tapi keluar kerana dia rasa bahawa bakat dia tak ke situ. Ada orang yang daripada arkitek tapi berjaya menjadi orang penyiaran yang cukup berjaya di TV. Jadi dunia penyiaran adalah dunia yang penuh pelbagai. Dan saya yang ada hari ini pun adalah kesan daripada pendidikan secara langsung dan tidak langsung, lisan dan sebagainya membentuk apa yang ada pada hari ini. Dan vision and mission saya cukup jelas. Bukan saja mempersiapkan apa yang ada, melatih orang-orang baru, bahkan juga menentukan mana tuju bagi program dan juga syarikat. Tapi yang penting, perlu juga kita rasa mempunyai tanggungjawab apa yang kita tutur katakan ini semuanya akan dinilai kembali pada hari kemudian kelak. Jadi itu yang kita akan pegang, insyaAllah. Jadi saya rasa hanya itu yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan cerita saya ini akan memberikan sesuatu yang sangat bermakna dalam nilai kehidupan saudara. Dan saya sekali lagi sangat besar hati bersama dengan saudara. Mudah-mudahan dapat mencapai maksud yang diinginkan dalam program yang sangat indah dan bermakna ini.
Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Anda. Terima kasih Haji. Saya kira satu lagi tepukan yang paling kuat untuk ANS. Haji ANS. Satu perkongsian ilmu yang sangat menyentuh jiwa saya dan saya kira semua yang di sini. Saya nak buka sekejap untuk soalan. Tapi saya nak tanya pertama sebab saya pegang mic kan. Mikrofon ni kata satu senjata yang kuat. Jadi daripada pengalaman khususnya jejak inovasi jejak rasul rancangan jejak rasul yang sangat popular bukan saja di Malaysia, saya keluar negara pun saya tengok ramai orang masih meminati yang awal-awal dulu pun masih di madrasah-madrasah, di Islamic centers contohnya masih dijual dan masih popular. Tapi berapa season yang Haji ikut jejak? Soalan yang cukup baik. Saya terbabit dengan jejak hanya 2 season. Daripada puluhan jejak rasul, saya hanya terbabit dengan 2 saja. Yang lain tu saya berada dalam tim backup, belakang tabir. Tetapi selepas mereka balik, kerja-kerja akan menjadi lebih banyak diserahkan kepada saya, terutama dari segi suara latar. Ini yang berlaku. InsyaAllah. Jejak rasul 7 pada waktu itu bertumpu di Mesir selama sebulan, hanya tertumpu kepada makan Firaun saja. Kemudian jejak rasul yang 3 kali sebenarnya, jejak rasul yang kedua bertemakan kepada Ibnu Battuta, dan jejak rasul yang ketiga saya pergi itu bertemakan kepada sirah Bumi Anbiya. Maknanya ada 3. Daripada semua story yang kita create untuk 3 season jejak rasul ni, cuba ceritakan satu yang paling menyentuh ataupun yang paling tak dapat dilupakan. Okey, ada satu soalan ni memang soalan yang biasa ditanyakan kepada kita kru. Masa tu jejak rasul yang di Mesir yang Mesir Bumi Anbiya, yang memaparkan tempat-tempat yang Firaun ini. Ada satu part di Sinai. Sinai ini adalah kawasan yang kering dan tandus. Bukitnya adalah bukit batu mati. Kalau suruh saya duduk kat sana pun memang taubat saya tak nak duduk. Sunyi sangat sunyi, dan yang ada hanya 1-2 saja yang kadang-kadang saya rasa adalah daripada penduduk tempatan. Jadi apabila kita sedang syuting, dah habis syuting, saya bergerak ke hadapan sikit sebab saya nak tinjau-tinjau terhadap apa yang berlaku. Dan pada waktu tersebut ada seseorang yang tarik saya punya baju kemeja, dia tarik. Apabila saya sedar bahawa ada macam benda yang menarik, saya pusing. Apabila saya pusing, saya tengok ada seorang budak lelaki. Saya rasa mungkin dalam darjah 3 barangkali kalau tengok pada umur dia. Saya terkejut tengok dia. Kemudian saya dah standby nak bagi dia duit. Saya rasa mungkin dia nak minta duit lah, saya rasa. Tetapi apa yang mengejutkan, budak ni cakap, dia bagi salam. Kemudian dia tanya saya, dia kata, ada pensel tak? Pensel. Saya pun terfikir, pensel? Memang kita tak bawa pensel. Kita tak bawa pensel. Lepas tu saya beritahu, tak ada. Saya kata tak ada. Dia macam sedih lah. Dia kata kalau saya berikan dia pensel, dia akan potong 3. Satu untuk dia, satu untuk kakak dia, satu untuk abang dia. Sebab dia kata kawasan tu memang tak ada kedai. Dia kata kalau saya bagi dia duit, tak ada makna. Kedai tak ada. Saya nak pensel, dia cakap. Dekat situ banyak menyadarkan saya tentang betapa susahnya tempat orang. Betapa susahnya tempat orang. Dan kalau saya tahu, saya beli pensel banyak-banyak kat My Day, kita bagi kepada dia. Tapi itu yang berlaku. Ini tak boleh saya lupakan. Dan apabila saya jadi sebab lah sebenarnya, saya terduduk, saya tengok dia pun macam fras lah. Tetapi apabila benda itu berlaku, dalam beberapa minit saja, saya duduk fikir macam mana saya nak tolong dia pun, saya dapat nak tolong dia. Bagi duit pun tak nak. Saya pusing.
budak tadi dah hilang. Saya duk fikir macam mana dia boleh hilang. Sebab saya cari sekitaran ni, saya boleh nampak burung yang terbang pun kita boleh nampak kawasan Bukit Batu itu. Tapi saya cakap, dia ni datang daripada mana? Sekarang dia dah hilang. Dia cuma minta pensel saja. Peristiwa ni masih menghantui saya selama beberapa tahun pun. Saya rasa macam sangat misteri, dan saya juga dapat belajar daripada dia. Dia tak minta duit daripada saya, bermakna dia tak minta dunia. Dia minta pensel daripada saya, bermakna pada saya, moral of the story, dia nak beritahu kepada saya, Ahmad Noor, you balik, you belajar, teruskan pembelajaran. Pensel itu melambangkan ilmu. Itu jawapan yang dapat saya taksir kemudian. Itu antara yang paling saya tak ada. Cerita yang sangat hebat. Kami pun pergi menjejak kat Yayasan Inovasi ni. Saya teringat saya satu cerita juga. Kita menjejak inovasi di Bauk, saya rasa di Sarawak. Ada orang Sarawak tak sini? Ada orang Sarawak. Kita pergi ke Rumah Panjang, Longhouse lah. Jadi kita sambil kami bawa saintis dan doktor sebagainya mencari inovasi. Saya pun cari-carilah di Longhouse tu, saya jumpa wanita yang paling tua yang hidup di situ. Jadi kebetulan ada pula volunteer kami seorang, memang orang Iban dan boleh berbahasa. Jadi mereka bercakap tanya-tanya. Jadi saya minta tolong dia, kata boleh tak tanyakan makcik ni petua. Jadi dia tak boleh nak kasih petua. Saya kata kalau orang sakit, apa kita nak, macam mana kita nak bantu dia? Macam dia tahu, sebab saya nak cari petua-petua orang lama di Rumah Panjang. Jadi setelah kawan volunteer kita tanya pada dia, dia pandang ke arah saya. Pergi hospital lah dia tu. Apa yang susah sangat kalau orang sakit? Jadi inilah kehidupan kita di Malaysia ni, sangat mewah kan, dekat Rumah Panjang pun. Janganlah susah-susah, dia kata nak foto-foto buku di hospital lah. Okey, siapa ada soalan daripada silakan Cik Ahmad Mukram. Tuan Haji, saya ada soalan. Sepanjang penglibatan Tuan Haji di dalam penyiaran, apakah momen-momen yang kelakar yang terjadi? Yang lucu. Yang lucu, okey. Kita hidup di abad yang ke-21. Waktu kita syuting di Mesir. Di Mesir pada waktu itu, saya menyaksikan keldai. Keldai ni masih banyak digunakan di sekitar negara Mesir. Dan saya fikir di tempat-tempat lain dah tak ada. Tapi di Mesir dan juga di India juga masih ada. Tapi di Mesir paling banyak. Dia tak kira jalan tengah ke, lorong tepi ke, semua dia conquer. Itu yang pada saya, kalau dari segi kemajuan yang pada saya ini, itu agak melucukan. Dan kemudian dengan sifat keledai yang sangat slow untuk menerima apa jua pergerakan, tapi dia sangat setia. Itu yang saya rasa satu benda yang saya fikir kalau tempat kita lah tak ada lah. Tapi dia Mesir stay masih ada dan masih digunakan orang sampai ke hari ini. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Silakan Pak. Tuan Haji, macam mana mungkin Tuan Haji ada sedikit tips untuk kongsi dengan kita semua. Dalam tim penggambaran Tuan Haji, tentunya melibatkan mereka yang betul-betul berminat dalam bidang penyiaran dan juga mereka yang tak berapa nak minat dalam bidang penyiaran. Tetapi bidang penyiaran, sesuatu program itu mungkin memakan masa. Jadi bagaimana Tuan Haji nak menarik minat mereka yang kurang berminat untuk sama-sama terus di dalam tim itu dan menjadikan dia satu program yang berjaya? Soalan yang cukup baik sebenarnya. Apabila kita memulakan tahun, kita akan kenal pasti kru yang akan terbabit dalam program Kejar Rasul. Biasanya kalau yang diambil ini adalah daripada orang-orang yang mempunyai rekod yang cukup bagus lah. Kalau dia wartawan, dia memang punya penulisan yang cukup hebat. Kalau fotografer, cameraman memang antara yang selalu menang award dan sebagainya. Tetapi masalah kepada apa yang macam Puan katakan tadi, bagaimana nak memupuk momentum sebenarnya. Minat dia dah ada, tetapi momentum itu
Jadi salah satu yang kita buat sekarang ini adalah kita akan mengadakan satu sesi coaching, latihan dulu sebelum kita berangkat ke luar negara. Daripada situ kita akan jelaskan kepada dia semula tentang tujuan program ini diadakan, dan kita akan pupuk rasa persaudaraan di kalangan mereka. Sebab dia begini puan, apabila kita di luar negara, kita seminggu okey lagi, masuk 2 minggu mula mudik, masuk minggu yang ketiga mula silap sikit terjadi pergaduhan, masalah pengurusan emosi, masalah dari segi fokus tak ada masalah, minat tu semua orang berebut nak pergi. Kalau kita offer di kalangan kru kita, siapa nak pergi Jak Rasul, semuanya nak pergi, sampai berebut, sampai bermasa-masa muka pun ada. Tapi bagaimana nak maintain dia punya yang itu menjadi satu masalah kepada kita. Tak lain tak bukanlah pertama tentang balik kepada leadership, peranan penerbit kat situ, dan kadang-kadang pernah terjadi timbul konflik di lokasi, terpaksa kita buat panggilan ke Malaysia, Skype di Malaysia untuk solvekan problem ini. Jadi bukan tak pernah berlaku, kita pun manusia biasa, pernah terjadi seperti itu. Nak mengekalkan momentum bukan mudah, tapi yang paling penting kita fikir dakwah, you buat dakwah, itu saja yang kita pegang. Okey, silakan soalan seterusnya. Assalamualaikum. Haji nak tanya, pernah tak Tuan Haji melalui situasi di mana Tuan Haji terpaksa buat benda yang Tuan Haji tak suka? Contohnya posting benda yang Tuan Haji mungkin lah kena menipu ke, dan macam mana Tuan Haji menghadapi situasi itu? Macam saya rasa pernah 3 tahun lepas ada kes yang dengan cara tu menipu lah, dan semua maklum pun. Contoh benda-benda macam tu lah. Baik, soalan pun cukup baik sekali. Okey, dalam broadcast ni dia macam-macam juga boleh jadi. Pertama, selalu juga saya beritahu kepada kru saya, pertama, kita harus jujur kepada diri kita pertama. Ini yang saya pegang. Sebagai contoh, katalah saya diminta untuk membaiki kipas angin ini, tapi sebenarnya saya tak boleh repair pun kipas angin ini, tapi saya kata saya boleh. Ini yang salah. Sepatutnya kalau saya tahu saya tak boleh, bermakna saya kena berlaku jujur kepada diri saya sendiri. Kita kata tak boleh. Tapi dalam situasi yang saudara katakan tadi, pernah saya hadapi. Okey, ada satu program yang memang saya tak nak buat, tapi kita tak ada kuasa untuk kata-kata kita tak nak buat. Sebab satu program yang datang pada saya itu program Misteri Nusantara. Program ni memang saya tak minat, memang saya tak suka. Sebab apa? Dia banyak sebab. Pertama, banyak benda lain lagi yang kita boleh cari. Kenapa you cari benda tu? Itu satu. Kedua, dari segi spiritual kena kuat. Sebab ini yang problem. Tapi untuk menjawab adik punya soalan tadi, depan bos kita tak boleh cakap. Kita kata bos saya tak nak buat. Depan dia tak apa, kita terima dulu, tapi kita atur strategi. Cara yang saya buat, saya terima, tapi hati saya memang saya tak nak buat. So saya balik, saya sembahyang hajat sebenarnya. Saya sembahyang hajat banyak-banyak. Saya minta pada Tuhan, saya minta daripada Tuhan, minta nama saya terkeluar daripada program seperti ini. Dan saya tak nak tanggung saham-saham yang tak betul tentang kepercayaan, tahyul, kerana saya hanya akan membiarkan benda-benda yang berbentuk khurafat di dalam TV. Lebih baik saya buat benda-benda yang memberikan keteguhan orang kepada negara, keteguhan orang kepada agama. Yang ini lebih better. Yang ini, saham ini saya nak tumpang. Tapi dalam kes macam tadi, kita sebagai petugas yang profesional, kena profesional, tak boleh kata tidak dulu, tapi kena atur strategi. Tapi akhirnya memang saya, Allah tu Maha Kaya, memang saya tak diberikan buat program itu. Program itu digantikan oleh sahabat saya, Saudara Zainal Arifin Ismail. Baik, terima kasih. Soalan yang mungkin soalan tak akhir untuk kita hari ini, silakan. Ada soalan lain dari depan, puan, belakang. Ada last question of the day. Anyone? Okay, kalau gitu sorry. Tak payah mikrofon nampak gayanya. Tentang depression. Tuan Haji, isteri pernah komplain tak? Time
Isteri komplit. Isteri dia faham. Okey, saya cerita kat sini. Isteri dia faham. Tapi anak komplain. Anak komplain, anak kata asyik kerja. Bila nak buat dia boleh cuti. Asyik kerja. Itu memang adalah. Tapi isteri alhamdulillah, isteri memahami. Just saja nak share, arwah isteri saya meninggal tahun 2013, breast cancer. So kami kahwin 20 tahun dulu. So saya berikan rumah tangga 20 tahun dulu. Anak saya yang pertama dah 20, yang ketiga SPM tahun ni, yang kedua SPM, yang ketiga tingkatan 2. So anak-anak yang pada waktu tu dia selalu komplain lah. Tapi dia dah besar ni, dia dah boleh berfikir balik, dia dah okey. Jadi tak ada masalah. Benda ni sebenarnya pada pengurusan masa. Kalau kita boleh manage punya cantik, okey. Tapi dia tak rasa tinggalkan keluarga lama. Kita berhubung hanya melalui telefon. Itu yang paling penting. Kesabaran. Tapi kita kena pesan kepada saudara-saudara kita, kebajikan dia kat sini, minta tolong tengokkan. Itu yang berlaku. Itu di antara situasi. Saya diwakilkan oleh anak-anak buah saya ni, khususnya lelaki-lelaki yang muda-muda dan single. Dia kata macam mana Tuan Haji boleh dapat isteri yang muda dan cantik? Baru kahwin. Okey. Susah nak jawab Okey, saya alhamdulillah saya pun dah mendirikan rumah tangga. Mendirikan semula. Yang pertama itu ialah dia dah Tuhan ambil kan. Kita pun tak boleh nak kata apa. Kita kena redha. Kita dah jaga dia dengan sebaik mungkin. Tetapi kehidupan kita kena hidup. Kita kena teruskan juga. So anak-anak yang tanya saya, kenapa ayah tak kahwin? Kenapa ayah belum kahwin? Bila ayah nak kahwin? So saya fikir mungkin ada juga benar di antara empat ni. Okey, saya kahwin yang pertama. Beza saya dengan isteri 7 tahun. Isteri saya yang itu umur dia lebih 7 tahun daripada saya pada waktu itu. Tapi perkahwinan saya yang kedua, bezanya 15 tahun, betul? 15 tahun. Ya? Double. Jadi dia muda 15 tahun. Jadi saya tak dapat jodoh yang sama dengan saya. Yang dulu usianya lebih tinggi. Yang sekarang pula bezanya agak lama, 15 tahun, agak jauh lah. Dan kalau nak kata tips, panduan macam mana, saya rasa tak ada. Itu semua adalah jodoh saja, ketentuan Tuhan. Tapi alhamdulillah lah, yang penting anak-anak okey, gembira, okey. Anak-anak saya dengan isteri saya kadang-kadang panggil kakak, panggil kak, panggil ibu, panggil kakak, tersasul-sasul sampai sekarang lah. Tapi kalau kita kahwin dengan dia orang yang muda ni, dia ada lain punya cara dia. Saya kata cara dia lain, berbeza. So dia pakai kasut, katalah kasut dia pakai Converse katakan. Dia boleh share dengan anak-anak. Anak-anak boleh Converse. Dia suruh saya pakai Converse, anak-anak suruh saya Converse. Saya takkan pakai lah Converse ni. Pernah beli tapi rasa saya tak boleh nak pakai lah. Terlalu muda. Jadi itu antara benda ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin datang jumpa saya lah. Okey, itu cadangan yang baik. Teh tarik talk belum berakhir, tuan-tuan dan puan. Kita masih ada teh tarik, kita masih ada makanan, kek bertemakan bola. Kita ada Carnival World Cup semalam di sini di SN Inovasi Malaysia. Jadi masih ada mood bola. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Haji Mak Noor kerana berkongsi dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sentiasalah come back to us. This full video will be on www.youtube.com/Yayasan Inovasi. Kami ada lebih 160 video di sana tentang inovator-inovator kita, juga personality sebagai seumpama Haji ini juga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak mohon maaf jika ada apa-apa salah kata, terkasar bahasa, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan khususnya kepada Haji Ahmad Noor Sulaiman. Tepukan yang paling murah kepada Haji semua dan juga Haji. Terima kasih. Terima kasih.
Tarik talk.